بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله، InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kitab Matan Abi Suja', kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi Abi Suja', menerangkan tentang taharah, bersuci dan salat. Masih lagi kita membahaskan tentang bersuci, dan kita pada pertemuan yang sebelum ini, pada tahun lepas lah, kita membahaskan tentang at-tayammum, dan kali ini kita akan masuk tentang babu an-najasat, bab pada menyatakan najis lah. Lalu kata pengarang kitab, matan dia dalam kitab ini, dia kata faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-mani. Kata pengarang kitab, kata pengarang kitab, setiap cecair, setiap liquid atau cecair yang keluar daripada dua jalan, maka hukumnya adalah najis, melainkan mani. Artinya mani tidak dikira sebagai najis dalam mazhab Syafi'i, kerana perbahasan kita dalam mazhab Syafi'i. Maka pengarang kitab rahimahullahu ta'ala memulakan kitab ini dalam menyebut tentang najis ini. Di awalnya dia kata setiap perkara yang cecair yang keluar daripada dua jalan. Dua jalan ni apa dia? Apa dia dua jalan? Ni istilah orang fiqh lah, rujuk kepada qubul dan dubur. Yani qubul kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Jadi mereka kata dua jalan. Maka setiap perkara yang cecair, yang liquid, keluar daripada dua jalan ini, dari sudut hukum dikira ianya najis. Baik, cecair yang keluar daripada dua jalan ini, sama ada yang keluar tu normal, barang yang keluar tu normal keluar melalui jalan ini, ataupun tidak, dua-dua dikira najis. Apa maknanya? Normal keluar daripada kemaluan depan, al-baul, air kencing. Maka air kencing kalau keluar melalui kemaluan depan, najis. Normal keluar daripada kemaluan belakang, ghaid, tahi. Maka kalau keluar ini daripada jalan ini, maka ianya dikira najis. Dan wajib istinja daripadanya. Setiap kotoran yang keluar daripada dua jalan ini wajib kita istinja dengannya. Ataupun sama ada yang keluar tu dia tak normal. Kita kata tadi normal, kalau yang keluar daripada dua jalan tak normal. Contoh apa tak normal? Darah normal tak kalau keluar melalui dua jalan ini? Bukan perkara yang kebiasaan keluar melalui dua jalan ini. Maka kalau dia keluar, itu wajib seorang itu dia beristinja daripadanya. So yang keluar itu dikira najis. Batu, kadang-kadang ada orang keluar daripada, kadang-kadang keluar daripada salah satu dua jalan ini, batu.
maka keluar daripadanya batu. Ia bukan normal. Nadir ni maknanya bukan normal. Maka keluar daripada dua jalan, dihukum dia najis. So itu bila dia keluar dikira dia najis. Atau nanah besar contoh, keluar melalui dua tu, dia ada sakit pada bahagian saluran usus ke, keluar daripada salah satu daripada dua jalan, nanah katakan, maka dikira dia najis. Dan bila dikira najis, wajib kita istinja apabila kita nak melakukan solat. Kita nak melakukan solat, wajib kita istinja daripadanya, wajib. Illal mani, melainkan mani yakni mani anak Adam, melainkan mani manusia itu tidak dikira sebagai najis. Ini dalam mazhab Syafi'i. Seseorang kalau keluar daripadanya mani, katakan mani itu dia tidur malam dan kena mani pada pakaian dia, kain pelekat lah, maka kain pelekat yang kena mani ni, boleh tak orang tu dia buat solat dengannya? Dalam mazhab Syafi'i, mani itu dia tahir. Tahir maknanya suci yang tidak najis, bukan suci boleh makan, beza lagi. Ada suci yang dia bukan najis. Istilah suci dalam konteks ni lah suci yang dia bukan najis. Artinya kalau kita nak salat dengannya, boleh ke tidak kain tersebut? Dalam mazhab Syafi'i boleh, kerana Syafi'i mengatakan bahawa mani itu tahirun, suci, dia bukan dikira sebagai najis. Memang dalam mazhab yang lain dia kata najis. Kita mazhab Syafi'i, dan katakan tak ada dah yang lain, kita dah tak ada hak lain dah, waktu pun sepuk, waktu pun dah sangat-sangat suntuk dah, maka kita guna kain ini untuk salat. Sah tak salat itu? Sah. Kenapa? Kerana mani yang kena pada kain ini ianya tahir, dianya suci, dia tak dikira sebagai najis. Baik. Tapi beza kalau dia wadi ataupun madhi. Wadi dan madhi ini najis. Kalau dia kena pada pakaian, maka pakaian itu bernajis, jadi najis. Yang mani tak. Dalam mazhab Syafi'i, mani tidak dikira sebagai najis. Jadi ada beza. Dia wadi yang ia keluar ketika seseorang tu dia terlalu letih dan penat, kadang dia angkat benda berat, maka keluar daripadanya ini, maka itu dipanggil wadi. Maka yang tu najis. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh guna pakaian itu yang kena wadi untuk buat solat dengannya, tak boleh. Ataupun madhi yang ia muqaddimah bagi mani, katakan orang tu dia naik syahwatnya, maka keluar daripadanya cecair yang ia adalah madhi, bukan madhi, maka madhi najis, maka solat tak boleh buat pada dengan menggunakan pakaian yang ia kena madhi. Jadi yang wadi, yang mani je yang boleh dia guna salat, pakaian yang kenanya yang kena mani sahaja boleh melakukan salat dengannya dalam mazhab Syafi'i. Kita sebut ni dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang lain tapi mereka kata ini najis dan tak sah salat dengan menggunakan pakaian tersebut, mengikut mazhab yang luar daripada mazhab Syafi'i. Baik, kita kata tadi mani itu mani orang, bukan anjing dan bukan khinzir, kerana mani kedua-duanya dikira sebagai najis. Walaupun Imam Syafi'i kata mani itu tahir, suci yang tak najis, maksud Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah itu adalah mani manusia, bukan mani khinzir ataupun anjing. Kerana kedua-duanya, mani mereka kedua-duanya ini dikira sebagai najis. Ataupun yang lahir daripada keturunan kedua-duanya. Misal contoh mani yang keluar daripada seekor binatang, binatang ni dia hasil daripada khinzir buntingkan kambing. Anak dia tu, mani dia, anak dia tu, kalau khinzir buntingkan kambing betina, katakan keluar anak dia tu maninya najis, maninya najis. Ataupun babi atau khinzir dia buntingkan
kambing betina, anak dia tu mani dia najis. Jadi di sini yang kita katakan mani yang dia bukan najis ini dalam mazhab Syafi'i, maniyun adami, mani yang ia adalah milik anak Adam alaihi salatu wassalam. Tadi kita sebut cecair, setiap perkara yang cecair keluar daripada dua jalan. Lagu mana kalau yang keluar tu tak cecair, najis ke tak? Keluar tu angin, najis ke tidak yang keluar daripada kubul ataupun dubur? Itu angin. Angin tu najis ke tidak? Tak dikira najis. Walaupun dia busuk, tapi dia tak dikira sebagai najis. Gitu. Ataupun ulat keluar ulat seekor keluar, hak tu dikira najis ke tak najis? Ulat tu sendiri dia tak dikira sebagai najis. Ulat tu tak dikira sebagai najis. Subhanallah. Tapi ulat ni ataupun batu kalau keluar, kita tak panggil dia najis, tapi kita panggil dia mutanajis. Mutanajis ni dia asalnya benda bersih, kemudian dia kena najis. Kalau kita basuh dengan air, dia suci ke tak? Suci. Itu kita panggil mutanajis. Maknanya benda yang tahir, suci, dia jadi najis. Macam ulat tadi dia panggil suci dalam mazhab Syafi'i, tapi dia kena najis. Kalau basuh jadi bersih dia. Batu keluar melalui dubur misalnya contoh, batu yang keluar melalui dubur itu panggil mutanajis, terkena najis. Asalnya dia tak najis, kemudian dia jadi bernajis bila keluar melalui dubur. Maka kalau kita basuh dia dengan air, dia jadi suci balik ke tak? Jadi suci balik. Kita panggil dia mutanajis. Mutanajis kita panggil dia. Ataupun dia makan buah, dia makan apa? Makan buah tembikai, dengan biji-bijinya, keluar biji dia. Biji dia tu kita tak panggil dia najis, kita panggil dia mutanajis, terkena najis. Kerana kalau kita basuh dia dengan air, dia suci balik ke tak? Dia suci balik. Gitu. Maknanya apa? Maknanya nak khabar kat kita ni, kalau kita tanam biji tembikai yang keluar daripada najis orang ni, katakan dia buang qada hajat di tepi sungai, dia makan tembikai sebelum tu, maka tumbuhlah dengan izin Allah tabaraka wa taala pokok tembikai tepi sungai, maka berbuahlah dia. Tembikai itu najis ke tak najis? Boleh makan ke tak boleh makan? Boleh makan. Jadi dia bukan najis, dia mutanajis. Maka dia boleh makan. Kerana dia suci, boleh disuci dengan cara basuh. Gitu. Kemudian kata pengarang kitab, wa ghaslu jami'i al-abwali wal arwasi wajibun illa bawl as-sabiy alladhi lam ya'kul ta'ama fa innahu yathuru bi rashil ma'i alayhi. Pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, dia mula sebut kepada kita tentang setiap daripada kencing dan juga tahi. Kata dia membasuh semua kencing-kencing. Al-abwal ni maknanya kencing-kencing lah, air kencing. Wal arwas yakni tahi lah, senang. Wajibun, basuh semua jenis-jenis air kencing dan semua jenis tahi itu wajib dari sudut hukum fiqh ni. Wajib. Illa baul as-sabiy alladhi lam ya'kul ta'am, melainkan najis, melainkan air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan makanan. Fa innahu, sesungguhnya air kencing kanak-kanak lelaki tersebut yathuru, suci, birashil ma'i alaihi, dengan hanya direnjis-renjiskan air di atasnya.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, najis ni kita, kalau kita nak rangkumkan tajuk ini, najis ni terbahagi kepada 3. Ada najis yang kita sebut sebagai mughallazah, najis yang berat tu kan. Dan najis mughallazah itu iaitulah najis anjing, najis khinzir, atau yang najis yang keluar daripada anak salah satu daripada kedua-duanya. Nanti kita akan sebut ini. Itu dipanggil mughallazah, najis yang mughallazah, yang berat. Yang kedua, najis ada yang namanya mukhaffafah. Mukhaffafah ni ialah najis kanak-kanak lelaki, bukan kanak-kanak perempuan, kanak-kanak lelaki yang tidak diberi makan melainkan susu je, dan dia belum sampai umur 2 tahun hijriyah. Maka kencing dia ni dikategorikan sebagai najis mukhaffafah. Dan yang ketiga, yang lain daripada mughallazah dan mukhaffafah dinamakan mutawassitah. Mutawassitah tu pun terbahagi kepada 2. Satu nama ainiyah, satu lagi namanya hukmiyah. Kita akan rincikanlah perbahasan ini. Pertama, setelah kita sebut sebelum ini pada menyatakan tentang yang keluar daripada 2 kubul dan dubur, pengarang kitab mula dia sebut tentang najis mukhaffafah. Maka dia sebut hukum, dia kata wajib kita basuh daripada segala kencing-kencing. Kencing ni dia termasuk dalam najis mutawassitah. Kencing orang dewasa ni najis mutawassitah. Tahi dia termasuk dalam najis mutawassitah. Darah najis mutawassitah. Nanah najis mutawassitah. Illa baul as-sabi, melainkan kencing kanak-kanak. Ini dia tidak dikira mutawassitah, ini dikira mukhaffafah. Baik. Bila pengarang kitab rahimahullahu tabaraka wa taala mula dia kata najis air kencing kanak-kanak. Air kencing kanak-kanak di sini bukan semua kanak-kanak. Kanak-kanak di sinilah kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak lelaki yang tidak diberi makan kepadanya melainkan susu. Dia hanya dapat susu je. Dapat susu tu dari sudut makanan gizi, makanan bernutrisi, hanya susu je. Maka kanak-kanak ni dia pula berumur sebelum 2 tahun hijriyah, bukan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kencing kanak-kanak yang ini dikira mukhaffafah. Kencing dia dikira ringan. Jadi yang kita maksudkan dia tidak diberi makan melainkan susu, maksud di sini atas jalan nutrisi dan gizi. Apa maknanya tu? Maknanya kadang-kadang kan kita tahnik anak kita kan. Anak tu memang dia susu mak dia 100%. Tapi kadang-kadang kita bagi juga makanan yang lain. Misal contoh dalam kes kita tahnik anak, tak apa, itu kita bukan bagi sebagai makanan bernutrisi dan gizi kepadanya. Kita hanya bagi untuk tu je, bukan kata itu je makanan dia. Kadang-kadang kita bagi air masak sikit-sikit kat dia, itu tak dikira beri makanan yang lain daripada susu. Memang asasnya kita bagi susu kat dia, dan susu di sini tak disyaratkan susu ibu je. Katakan susu lah, sama ada dia susu lembu ke, susu tepung ke. So susu velik dekat sini sama ada susu ibu ataupun susu yang lain daripadanya. Dia tak disebut, dan ulama dia sebut dekat sini tak disyaratkan susu ibu. Maka kencing kanak-kanak lelaki yang hanya makan susu je, sama ada susu mak dia atau susu yang lain, susu lembu ke, dan dia kalau makan yang lain pun, makan yang lain daripada susu pun dia makan secara tak bergizi.
Bukan makan macam tahnik tadi, kita bagilah sikit dia rasa kan, ataupun kita bagilah minum air masak sikit, itu tak apa, tak mengubah kencing dia daripada mukhaffafah, tetap dikira mukhaffafah. Dan satu lagi nak dikira dia tu belum sampai umur 2 tahun hijriyah, kerana kalau sekiranya umurnya dah 3 tahun kencingnya jadi mutawassitah, tidak lagi dikira mukhaffafah. Kencing dia dah jadi mutawassitah, dia tak dikira mukhaffafah. Ataupun kanak-kanak lelaki tu dia memang diberi makanan yang lain dah, walaupun dia tak sampai umur 2 tahun, okey, tapi memang makan nasi dah, makan jemput dah, dia tahu jemput, cekodok tu. Dia nak makan yang lain-lain, mak dia semua koleh pun bagi, koleh tahu, itulah kuih-kuih tu. Jadi dia bagi semua dah kat anak dia ni, makan makanan yang lain dah, tak bergantung dah kepada susu ni. Jadi kanak-kanak ni kencing dia walaupun dia kanak-kanak lelaki, kencing dia tidak lagi dikira mukhaffafah, mutawassitah. Cara bersih dia rumitlah berbanding dengan cara kencing mukhaffafah. Kerana mukhaffafah kita dah sebut tadi, hanya renjiskan air pada najis, dikira dari sudut hukum syarak bersih najis daripada pakaiannya ataupun di tempat yang dia kena najis tersebut. Jadi mudah je lah kalau kiranya kanak-kanak lelaki. Kenapa sebut kanak-kanak lelaki? Kerana kanak-kanak perempuan kencingnya seperti kencingnya dewasa. Artinya kencing dia tidak boleh kita basuh dengan cara kencing kanak-kanak lelaki yang ia dikira sebagai mukhaffafah, tak boleh. Jadi kanak-kanak perempuan, kalau kiranya kencing, fuqaha dia adalah bahas. Dia kata apa nak bezakan kencing lelaki dengan perempuan? Kata sebahagian fuqaha, kerana kalau dia kencing pada lantai, maka lantai itu melekat dia punya najis itu lebih daripada kanak-kanak lelaki. Adalah reason, 2-3 reason, sebab yang telah disebut oleh para fuqaha yang meletakkan kenapa perkara tersebut dibezakan lelaki dengan perempuan dari sudut hukum air kencing itu. Jadi maka kanak-kanak perempuan walaupun dia belum lagi umur 2 tahun, maka air kencing dia macam kanak-kanak, macam orang dewasa. Dia dikira sebagai mutawassitah. Gitu. Dikira sebagai mutawassitah. Jadi cara bersih dia ialah dia jadi suci dengan hanya direnjiskan air itu di atas najis tersebut. Maka tidak disyaratkan mengalir air tersebut. Tidak kata nak kena curah air sehingga mengalir air, tidak disyaratkan. Jadi kalau orang tu dia renjis-renjiskan air, kemudian dia ambil kain lap, jadi bersih dah tempat sekarang ni, kira bersih dah. Tidak kata nak kena berlaku pengaliran air padanya, tidak disyaratkan. Ini bukan najis mutawassitah, ini najis mukhaffafah, hanya cukup renjiskan air di atasnya. Baik. Tapi kalau kanak-kanak perempuan tak boleh. Okey, kanak-kanak perempuan tak boleh, maka kena basuh dia seperti kita basuh air kencing orang dewasa. Air kencing orang dewasa. Dan di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, apabila pengarang kitab dia kata wajib membasuh daripada kencing-kencing dan tahi-tahi, dia isyaratkan pada najis mutawassitah. Najis mutawassitah ini, kalau sekiranya najis mutawassitah ni terbahagi kepada 2. Ada yang ainiyah. Ainiyah ni, ain ni maknanya objek. Najis yang masih lagi ada objek dia. Kamu boleh kesan bau dia, rasanya dan warnanya. So ini ainiyah. Ain tu maknanya yang masih lagi ada objeknya. Maka kalau begitu, bila kamu nak basuh, kamu buang objeknya dulu, kemudian kamu hilangkan, kamu curahkan air, tuangkan air di atasnya, berlaku pengaliran air di atas najis tersebut. Air itu datang atas najis sehingga hilang warna najis, sehingga hilang rasanya dan rasanya, warnanya
dan baunya. Hilang 3 perkara tersebut, maka tempat yang terkena najis itu dihukumkan dia sebagai bersih. Kena hilang baunya, warnanya dan rasanya, maka dikira hilanglah najis. Cuma katakan pakaian anak kita kan, anak sekolah ni dia berok atas baju sekolah yang putih tu kan. Okey. Kanak-kanak yang bukan kanak-kanak ni dah dia dah najis mutawassitah dah. Okey. Maka kita pun basuhlah baju dia, baju nisa je ada. Kita basuh-basuh. Kita nak hilangkan 3 benda tadi, bau, rasa dan warna. Ternyata warnanya tak hilang, bau tak ada dah. Bau tak ada dah, rasa tak ada dah, tapi warnanya kuning katakan pada pakaian tu. Maka ulama kata setelah sungguh-sungguh dibasuh tapi warna tak tanggal, kata ulama dimaafkan. Beza kalau yang lain tak ada, bau ada. Kalau bau ada, basuh-basuh bau ada lagi. Alah, bau najis ni. Kalau bau tak dimaafkan kerana bau ni ia tanda kuat bahawa najis masih ada lagi. Kalau masih keluar bau, maknanya najis masih ada lagi. Maka kalau kekal bau, tidak dimaafkan. Walaupun dia dah basuh sungguh-sungguh, dah banyak kali dah basuh, ada bau lagi. Ini menunjukkan bahawa pakaian itu masih lagi ada najis, kerana masih lagi dia keluar bau. Dan bau adalah tanda kuat bahawa pakaian itu masih lagi bernajis. Gitu. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, satu lagi mutawassitah ialah hukmiyah. Kadang-kadang najis dia tidak ada, dia bukan ainiyah, dia hukmiyah. Kalau hukmiyah ni mudah aja, kita hanya lalukan air di atas tempat yang kena najis, dikira bersih dah tempat itu. Hukmiyah ni lagu mana? Misal contoh, atau makna dia dulu. Najis hukmiyah ni najis yang kamu dah tak boleh kesan baunya, rasanya dan warnanya. Bentuk dan contoh dia macam mana? Misal kata kita pelihara ayah kita yang dah tua kan, atau mak kita yang dah tua, dia duduk kat balkoni tu, dia kencing kat situ. Dia kencing, dia sakit, kencing dia hilang, bau dia tak bau. Kita tak sempat nak kena balik kampung ni, kita bawa mak nak bawa balik kampung, maka kita tak sempat nak basuh kat balkoni tadi. Kita balik kampung seminggu datang, kita tahu tak tempat kat balkoni itu masih ada najis? Kita tahu, dan memang tak basuh lagi pun. Okey, tapi bila kita pergi ke situ, bau tak ada dah, rasa pun tak ada, dan dia punya warna pun tak ada warna najis dekat situ. Apa? Sebab dah matahari datang. Memang matahari keringkan dia, tapi matahari dia tak hilangkan najis. Matahari tidak hilangkan najis. Tempat tu masih lagi dari sudut hukumnya najis. Dan angin kan datang ke situ kan, angin tarik, bau dia pergi ke mana-mana, entah dah tak ada bau dah kat situ. So hilang baunya, rasanya, warnanya. Najis. Di tempat ini kita panggil dia hukmiyah. Dari sudut hukum dia najis lagi. Maka cukup kita lalukan air ke atasnya, kita ambil mukpu, kita lalu ke atas dia, dia dikira hukum bersih. Ni najis hukmiyah. Kadang-kadang selesailah najis hukmiyah tu, mudah sebegitu. Kadang-kadang najis mutawassitah ni kita tak boleh basuh macam tadi. Ambil satu baldi ataupun kita ambil apa dia panggil tu, wire tu, kita cuah. Terutama item macam kapet masjid ni ataupun perabot. Perabot mahal lah ustaz, kalau basuh lagu tu berat dah lah. Macam mana tuan-tuan? Kena mengaji lah. Kena pindahkan najis mutawassitah tadi, dia jadi hukmiyah. Macam mana cara dia? Jadi kat mana dia kencing? Katakan tempat hujung tu, tempat hujung tu budak datang, ada anak kecil yang tak mumayyiz, misal contoh dia, tapi kencing dia tu mutawassitah. Okey,
maka dia kencing atas kapek itu, ataupun kucing misalnya tu, macam mana nak buat? Jadikan dia hukmiyah. Macam mana nak jadikan dia hukmiyah? Kita mula-mula sekali buang diri najis. Buang diri najis. Tempat yang kena najis tu jangan curah air. Jangan. Kita basuh dulu. Kata kita ambil sabun ke, basuh dulu tempat tu yang kena tu je. Kemudian tempat tu jangan orang pijak. Kita datangkan angin di situ, ataupun kita boleh tarik dia keluar ke. Tempat tu biar dia duduk macam tu, dia kering dan dia hilang baunya, warna dan rasa. Misalnya tu habis waktu kita, ataupun setengah tempat tu dia saltek atas tu, biar duduk situ dia kering begitu sehingga hilang. Nanti bila dah kering, dah tak ada bau najis, tak ada apa, senang sekali dia mari ambil kain basah, dia pun lak ke atas dia, maka dikira suci dengannya. Dia jadi hukmiyah. Bila dah tak bau, tak ada bau, dia tak ada rasa, dia tak ada rasa dan tak ada warna, yang tadi buat mutawassitah, dia dah jadi hukmiyah. Bila jadi hukmiyah kan senang cara basuhnya, maka cukup kita lapkan dia di atasnya, maka dikira dia bersih dengannya. Kalau tak, nyayalah tuan-tuan. Najis mutawassitah kena atas ni, kita curah air satu baldi, asalnya dia segenggam, katakan najis tu segenggam ni, kita curah air, najis tu jadi luah. Bukan satu baldi, satu kapek besar tu. Lepas tu kita curah lagi, dia jadi najis semut lagi besar. Itu tak pandai kita uruskan apa tu, rosak kapek lagi, rosak macam-macam lagi. Jadi cara macam tadi, jadikan dia hukmiyah terlebih dahulu. Begitu, barulah kita senang basuh dia. Baru kita senang. Perabot macam tu juga, perabot rumah kita kan, kalau ada perabot macam tu juga. Lama kan kita basuh, buat masuk apa kursi kita tu, perabot kita buat masuk dalam tandas, habis kita spray. Esok abang beli yang lain, tak, hak tu dah rosak baru beli. Jadi bukan cara macam tu. Dan kita bukan leather kan, bukan yang kulit tu, bukan senang nak dibasuh. Jadi oleh kerana itu kena belajar jugalah dari sudut cara kita nak bersuci daripada najis. Baik. Jadi pengarang kitab dia sebut tentang ini. Kemudian setelah dia sebut tentang mutawassitah, lalu kata pengarang kitab rahimahullah, wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasira min ad-dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Kata pengarang kitab, tidak dimaafkan apa-apa daripada jenis najis melainkan sedikit daripada darah dan nanah dan haiwan yang terpotong yang masih mengalir darahnya, yang tidak mengalir darahnya apabila dia jatuh di dalam bekas air dan dia mati di dalamnya, sesungguhnya dia tidak menajiskan air tersebut. Apa maknanya? Cerita sekarang ni tuan-tuan, kita dah belajar bab najis tadi. Sekarang pengarang kitab dia nak sebut tentang ada beberapa perkara najis, dia asalnya najis tapi dimaafkan. Kan ada najis ni, najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Jadi yang kita cerita tadi najis yang tidak dimaafkan. Kadang-kadang ada di sana najis dimaafkan. Misal contoh, sedikit daripada darah. Misal contoh, seseorang tu kalau dia kena pada pakaian dia sedikit daripada darahnya, boleh tak dia solat dengannya? Najis kan darah, najis. Dan kena pakaiannya darah tersebut sedikit, termercik sedikit darah dia. Kata ulama dimaafkan walaupun dia najis. Ataupun terkena pada badan dia tu keluar darah, dia ada luka sikit, tadi dia luka sebab kemalangan ke apa, keluar darah,
maka kata ulama dimaafkan dan sah salat walaupun dia keluar. Okey. Kalau darah sendiri, kalau banyak keluar ataupun sedikit, sah salat. Darah sendiri. Kalau darah kamu, misal contoh kamu ada luka kan kat tangan, masa solat keluar darah, sikit ke banyak? Sikit ataupun banyak dimaafkan. Tapi kalau darah orang, dia mercik datang kat kita, di sini kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Itu dari sudut hukum syarak. Kena tengok darah tu darah siapa? Darah kamu ke darah orang lain jatuh atas kamu? Kalau darah kamu, sikit atau banyak dimaafkan. Kalau sekiranya darah orang lain datang atas kamu, maka darah ni kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Cuma khilaf, banyak dengan sikit ni saya tak sebut banyak mana pun, apa parameter nak kata banyak dengan sikit. Khilaf. Hak ni dia kata sebesar 1 dirham. Dan tuan-tuan tak pernah, kalau hak tak pernah tengok 1 dirham, nak kena tunjuk pula 1 dirham besar mana. Jadi ada khilaf di kalangan ulama, banyak tu setara mana, banyak setara mana, sikit tu setara mana. Itu ada khilaf di kalangan ulama. Tapi pegang kaedah tadi saja dulu. Kemudian dia kata di sini, dan kes kalau sekiranya bekas air jatuh bangkai yang kalau kita belah bangkai itu dia tak ada darah, tak mengalir darah. Ada tak bangkai lagu tu? Ada. Lalat kalau kita belah dia, ada darah ke tidak ada darah? Tak ada darah kan? Maka lalat ni kalau sekiranya dia terbang, gagal dalam penerbangan, jatuh dalam air gitu, jatuh dalam air mineral, dalam gelas, maka jatuh dan dia mati dalamnya. Bukan kita yang ambil dia tu capak jatuh, dia mati disebabkan kita campak. Tidak. Dia terbang, gagal dalam penerbangan, dia jatuh dalam air tu. Dan dia pula tak boleh berenang, maka dia meninggal dalam tu, dia mati dalam tu. Maka dia tidak menajiskan air tersebut. Baik, air tu boleh kita guna untuk ambil wuduk ke tak boleh? Boleh, dimaafkan. Okey. Misal contoh benda ni berlaku dalam baldi. Baldi cukup 2 kolah ke tak cukup 2 kolah? Tak cukup. Maka air yang tak cukup 2 kolah ni dia panggil bekas. Bekas air ni istilah ulama fiqh rujuk kepada bekas yang tidak menampung isi padu 2 kolah. Maka kalau dia dalam besin ke, dalam baldi ke, dalam teko ke, yang ni masuk bangkai macam tu, maka dia tidak najis. Tapi kalau kamu sendiri campak, kamu pegang lalat tu, kamu buat main-main dengannya, lepas tu kamu campak masuk dia dalam dalam teko ke, dalam baldi ke, dia mati, maka air tu jadi najis. Berbeza hak tadi, dia sendiri dia terbang, dia gagal dalam penerbangan dia sendiri, dia jatuh, maka tidak dikira najis. Begitulah. Kemudian itu contoh yang diberi oleh pengarang kitab. Kemudian kata pengarang kitab rahimahullah, satu lagi, lalat kan, dia pergi merata-rata lalat ni. Kadang-kadang dia pergi kat kumbahan najis. Kamu tengok tu, lalat tu tengok jauh, dia punya mata masya-Allah tabaraka wa taala sharp. Dia nampak betul lalat tadi tu pergi kat kumbahan tu. Memang lalat tu bukan lalat lain. Dia duk perhati, dia pun pergi datang kat orang jual kuih tu. Dia pun hinggap, sampai dia punya penerbangan tu sampai di sini. Dia sampai dekat dekat kuih donat, dia pergi dekat kuih pelita. Lagu mana? Dia pergi kat najis tadi, memang betul-betul duduk atas najis tu. Dia minum daripadanya.
Jadi soalan, kamu nampak tak najis itu dengan mata kamu pada kaki dia? Nampak tak? Tak nampak. Maka kata ulama, najis yang kamu tak dapat lihat dengan mata, kamu tengok lalat tu bawa kan, kena dimaafkan. Ini dimaafkan. Ini dimaafkan. Lama kan, tak boleh lah kita duk nampak yang tu. Tak, itu dimaafkan kata para ulama. Wal haywanu kulluhu tahirun illa al-kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maitatu kulluha najisatun illa as-samaka wal jarada wal adamiyyah wa yughsalu al-ina'u min wulughil kalbi wal khinzir. Maksudnya ini kita masuk nantilah. Ini cerita tentang najis mughalladhah, yang khinzir dan juga anjing. Ini kita detail lah sikit sebab sekarang ni banyak anjing dan banyak benda-benda yang macam ni. Mungkin kita akan rincikan hukum berkaitan dengan. InsyaAllah ini kita postpone pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini. Aqulu qawli hadha, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.